Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi ini dapat sama-sama kita bertemu bagi meneruskan lagi pengajian kita dengan menggunakan kitab Terjemahan Hikam pada muka surat 115. Hikmah yang ke-89. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Qala matlabul 'arifin min Allah ta'ala as-sidqu fil 'ubudiyyati wal qiyam bi huquqir rububiyyah. Matlabul 'arifin min Allah ta'ala, tuntutan ataupun tujuan orang-orang yang arif dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak menuntut yang lain kecuali apa dia? As-sidqu fil ubudiyyah, benar dalam penghambaan, benar dalam penyembahan. Kalau yang dikatakan benar, apa yang dimaksudkan dengan benar? Maksudnya yang dia cari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia jumpa jalan yang sebenar. Inilah yang dikatakan matlamat orang-orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Matlamatnya, dia nak jadi sebenar-benar hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana yang hari ini dia sembah Allah dengan sembah jalan yang sebenar, yang mana bukan lagi dia berpura-pura dan berbohong-bohong dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada orang, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, penyembahan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ni dia macam main-main ataupun berlakon saja, ataupun hanya menunjukkan bahawasanya dia kenal Allah sedangkan dia belum lagi kenal Allah. Dia menunjukkan bahawasanya dia melakukan ibadat dalam keadaan ibadat orang yang arifin, tapi dia belum sampai lagi kepada tahap yang sebenar yang disebut sebagai arif billah, orang yang kenal Allah. Perkara ini dapat diketahui, tuan-tuan, hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang tahu. Orang lain kalau cek, kalau tengok, mungkin tak jumpa, kecuali ahli kasyaf dalam melakukan ibadat. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, ada seorang sahabat Nabi namanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa nama sahabat ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Lupa dah nama sahabat ni. Dia ni tiap-tiap hari dia pergi sembahyang 5 waktu di Masjid Nabawi. Kadang-kadang dia tidur dalam masjid, iktikaf, dan dia perwatakan dia ni diperhatikan oleh Nabi SAW. Dia duduk di satu sudut, duduk satu ruang. Tiba-tiba, tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada waktu subuh, lepas sembahyang subuh, Nabi duduk tengok, dia tak ada. Bila mana dia tak ada, tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi tanya pada sahabat lain, siapa tahu rumah dia ni dekat mana? Kemudian dalam ramai-ramai itu ada seorang sahabat tu kata, saya tahu, jom kita pergi. Lepas selesai sembahyang subuh apa semua, pergi. Perjalanan daripada Masjid Nabawi pergi ke rumah dia makan masa 3 jam. 3 jam solat subuh, solat zuhur, solat asar. Perjalanan daripada rumah ke Masjid Nabawi 3 jam. Tuan-tuan, jauh.
Jalan kaki lah. Kalau naik kereta mungkin dalam setengah jam ke, lebih sikit, 45 minit ke. Tapi ni berjalan kaki ambil masa 3 jam. Sampailah sahabat Nabi dan juga sahabat ke rumah beliau. Dah masuk waktu duha dah. Memang dah duha lah. Lepas subuh 3 jam, duha dah. Sampai di rumahnya, tanya pada ketuk satu rumah. Tanya, nama apa saya lupa sahabat ni. Ketuk tanya, kemudian tanya, betul ke ni rumah sekian-sekian? Dia kata betul. Tanya ni, dia tak main subuh pagi tadi ni pasal apa? Isteri dia kata dia dah meninggal tadi. Dia dah meninggal dah pagi ni, baru meninggal tadi. Tapi saya nak tanyalah satu soalan, sebab dia ada merungut kan? Dia ada duk merungut berapa perkara. Apa dia? Yang pertama sekali dia kata, mengapa tak jauh lagi? Mengapa benda ni tak jauh lagi? Sebab apa dekat, awak tak jauh? Macam itulah lebih kurang. Yang kedua, mengapa benda ni sikit, awak tak banyak? Dan yang ketiga, sebab apa hak lama awak tak baru? Dia duduk mengut tu sebelum dia mati. Jadi bila mana dalam keadaan macam tu, orang lain yang dengar tu, apa dia ni duk mengut apa? Sebab apa tak jauh lagi? Sebab apa dekat sangat? Kalau boleh jauh lagi cantik. Kemudian yang tu Nabi jawab. Nabi kata, sebenarnya orang yang nak menghadapi sakratul maut ni, dia dah nampak balasan dia semasa dia nak mati. Dia nampak pahala-pahalanya, dia nampak kehidupannya, tu sakratul maut. Dia nampak apa yang dia akan dapat habuannya. Kemudian selepas daripada tu, Nabi pun beritahu, yang dia duk mengut, kenapa dekat, tak jauh, iaitu perjalanan daripada rumah ke masjid. Perjalanan ke rumah ke masjid, dia nampak perjalanan, dia nampak pahala daripada dia berjalan 3 jam tu. Perjalanan dia 3 jam nak sampai masjid tu, dia nampak pahalanya cukup banyak. Dan dia mengut, dia rasa tak puas lagi. Sebab apa? Dekat sangat, bukan jauh lagi. Kalau jauh lagi seronok. Tu nampak tu. Dia rasa puas dengan ibadatnya yang tak ada siapa pun tahu bahawasanya dalam perjalanan dia tu, memakan masa selama 3 jam, tak tinggal solat 5 waktu di masjid itu, dia dapat pahala, dia nampak pahala yang begitu besar. Sampailah kali nak mati mengut. Tu terah perjalanan 3 jam. Kita hak perjalanan tak sampai 5 minit ni pun agak-agak nak mengut nak. Allah, jauhnya surau. Waduh, kita mengut macam tu. Hak sahabat ni, dia mengut kata, kenapa dekat sangat, tak jauh lagi? Kalau jauh lagi cantik. Kemudian yang kedua, kenapa sikit awak tak bagi banyak? Satu hari Nabi pun cerita, Nabi beritahu, dia satu hari dia pernah memberi sedekah kepada orang. Dia memberi sedekah sebuku roti, yang dia pun ada satu roti juga, dia ada sebuku roti juga, sama lah kan? Bila mana dia ada sebuku roti, ada orang yang minta sedekah, beritahu kata dia lapar, dia tak ada benda nak bagi, tinggal sebuku roti ni. Dah kali dia bagi 2 kan? Bagi 2. Bila mana dia bagi 2, hak yang separuh tu dia buat cicah dengan ayak, kawan tu pun main duduk dengan dia pun cicah dengan ayak yang sama kan? Makan. Tu yang dia duduk fikir, dia kata, dia nampak pahala tersebut di saat sakratul maut. Dia kata, sebab apalah yang aku bagi sikit sangat, kalau aku bagi semua lagi cantik kan? Sebab apa separuh, kalau bagi satu kan cantik. Dia nampak pahala tu, pahala cukup besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang nak dapat pahala daripada ibadat dia, tuan-tuan, dia kena ikhlas. Dia kena ikhlas. Kalau tak ikhlas, tak dapat. Contohlah, kita sedekah.
Bila mana kita sedekah bagi-bagi tu kita rasa riak, tak ikhlas langsung apa yang kita dermakan, apa yang kita berikan. Esok nak mati Allah Ta'ala tunjuk tak tu sebagai pahala? Tak tunjuk. Mana dapat pahala? Kan? Kita yang sedekah yang ikhlas tu yang akan dapat pahala tu. Di saat kita ni memang betul-betul ikhlas, dalam poket kita ada RM10, ada RM1. Betul-betul ikhlas buat keluar bos RM1. Contoh, ataupun bos RM10. Kan? Esok nak mati, nampak hak tu je yang ada pahala pun. Hak sedekah lain tak ada pahala. Contoh lah kata, hak sedekah beratus-ratus ribu-ribu tak ada pahala. Hak sedekah RM10 tu ada. Kita pun mongut, sebab apa RM10? Kalau RM11 kan cantik. Kan? Kalau semua kan bagus. Nampak macam tu. Sebab apalah yang aku bagi sikit. Kalau aku bagi semua apa yang ada dalam poket di saat tu memang benar-benar ikhlas, kan baik. Dia akan nampak macam tu lah. Cerita dia ibadat ni memang kena ikhlas betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, sebab apalah yang lama awak tak yang baru. Macam tu lebih kurang. Sebab apalah bagi yang lama awak tak bagi yang baru. Dia ni tiap-tiap hari berulang-alik daripada rumah pergi ke masjid. Tiba-tiba hari itu dia rasa sejuk, rasa dingin, rasa sejuk semua. Bila mana rasa sejuk ni tuan-tuan, dia kena pakai baju 2-3 lapis. Dia pakailah baju yang baru tu belah dalam. Pakai baju baru belah dalam. Lepas tu pakai baju lama belah luar. Belah luar. Jalanlah pergi masjid. Sagi sampai masjid, buka baju lama, sangkut pergi, tinggal baju baru. Baju baru tu pakai sembahyang. Dalam perjalanan balik, bila mana dia jumpa dengan seorang yang dalam keadaan kesejukan, sejuk duduk tepi jalan, kan? Bila mana sejuk macam tu, dia pun hadiahkan lapisan baju. Dia buka-buka tu, dia bagi yang tu, kan? Dia bagi baju dia hak lama lah. Dah hak lama duduk kat luar, hak baru duduk dalam. Bila mana dia hadiahkan hak lama tu, kawan tu pun terima kasih, dia pun balik. Di saat dia nak meninggal, Allah Ta'ala tayangkan pahala tu. Pahala bagi baju sedekah dekat orang dengan ikhlas dan sebagainya, dapat pahalanya. Tapi dia duk merungut, sebab apa dah yang aku bagi hak lama, awak tak bagi yang baru, kan lagi banyak pahalanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab tu tuan-tuan, orang yang benar-benar melakukan ibadat sehingga dia kenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan tahu memilih manakah ganjaran yang lebih berbanding dengan ganjaran yang sedikit. Tapi dengan syarat tuan-tuan, dengan syaratnya adalah ikhlas kerana Allah. Kalau tak ikhlas, memang Allah Ta'ala tak terima. Yang diterima hanya yang ikhlas, dan itu saja yang akan diberi pahala. Itu saja yang akan diberi pahala. Itu saja yang akan diberi ganjaran. Agak-agaklah tuan-tuan, saat kita sakratul maut, apa yang kita nampak? Tengok-tengok tak ada pun amalan kebaikan yang Allah Ta'ala tunjukkan dekat aku. Allah naik tuan-tuan, berpeluh kita. Allahu Akbar. Itulah matlamat orang yang arifina billah, nak sembah Allah sekadar sehinggakan mereka mendapat as-sidqu fil ubudiyah, kebenaran dalam penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Wal qiyamu bi huquqi rububiyyah, dan mendirikan hak-hak ataupun tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia menunaikan segala hak tuntutan yang Allah Ta'ala minta pada dia sebagai seorang hamba. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang ada pada pakaian Allah, jangan kita ambil pakai dekat kita. Allah Ta'ala sebut al-kibriya'u ridai, al-azamatu ridai wal kibriya'u izari. Al-azamah, keagungan itu adalah pakaian aku, selendang aku. Manakala al-kibriya, takabur itu,
membesarkan diri itu adalah apa, kainku. Al-azamatu ridai wal kibriya'u izari. Yang ni yang Allah Ta'ala sebut. Jangan kita ambil pakaian itu buah dekat kita. Asa takabur, asa bangga, asa riak, asa ujub, rasa hebat berbanding dengan orang lain. Maka pada saat itu tuan-tuan, kita duk ambil pakaian Tuhan, kita mebuh dekat kita, itu bukan hak kita. Hak kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kena ada khudu', kena ada tazallul, kena ada apa lagi, tawaddu' dan sebagainya. Kena tunduk, patuh, hina diri dan merasakan diri itu hamba. Itulah pakaian kita. Itulah pakaian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah. Kita tengok makna yang ditulis oleh penterjemah kitab tersebut. Dia kata apa? Tujuan permintaan orang arif kepada Allah hanya semoga dapat bersungguh-sungguh dalam kehambaan dan tetap dalam menunaikan kewajipan terhadap Tuhan. Abu Madian berkata, Abu Madian ni dia ada satu hikam, satu kitab hikam juga, Hikam Ibnu Madian. Yang tu kalau nak ikut dalam siri pengajian tasawuf, dia punya bahasanya lagi tinggi daripada terjemahan daripada Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nanti habis ni bolehlah kalau nak baca tu. Yang tu dia punya, tapi dia punya cetakan dia, kalau tak silap saya, payah nak dapat. Saya ada satu Hikam Ibnu Madian, tapi payah nak cari. Tapi insya-Allah lah mungkin lepas benda ni ada kot. Abu Madian berkata, jauh berbeza antara orang yang semangat keinginannya hanya bidadari dan gedung. Gedung ni maksudnya rumah-rumah, kilang-kilang, habuan-habuan yang kita akan dapat dalam syurga. Kalaulah beza orang yang melakukan ibadat tujuannya untuk mendapatkan bidadari dan mendapatkan taman-taman syurga, beza dengan orang yang keinginannya selalu bertemu kepada Tuhan, yang menciptakan dan yang mempunyai gedung. Bezanya orang yang semangat buat ibadat kerana nakkan habuan syurga dengan orang yang nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Beza. Sungguh-sungguh dalam sifat kehambaan, iaitu berakhlak dan beradab sebagai orang yang patuh taat kepada Tuannya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa bezanya orang yang melakukan ibadat kerana syurga, kerana nak dapatkan habuan syurga, kerana nak dapatkan bidadari dalam syurga, kerana nak dapatkan istana-istana dalam syurga, dengan orang yang buat melakukan ibadat semata-mata nak jumpa Allah Ta'ala? Di sini Abu Madian mengatakan ada perbezaan. Betul. Semua kebanyakan ulama-ulama mengatakan memang ada beza. Bezanya syurga itu makhluk, yang mencipta syurga itu Khaliq, Tuhan, pencipta. Baik. Boleh jadi kalaulah tiba-tiba kita melakukan satu-satu amalan, tiba-tiba kita pergi jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta pahala daripada amalan, kita minta balasan daripada amalan yang kita lakukan dengan syurga, bidadari dan sebagainya. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata apa? Hampa tunggu saat no, aku syurga pun tak buat lagi. Contohlah. Tuan-tuan, agak-agak nak frah tak? Contoh kan, hampa tunggu saat no, syurga aku tak buat lagi. Ataupun dia buat bidadari, tengok-tengok, loh macam ni kalau bidadari, tak apa nak comel. Contoh. Ataupun istana yang Allah Ta'ala sediakan pada kita, tengok-tengok, Allah, pattern dia tak menarik lah, pattern zaman dulu ni, nak pattern moden. Contoh ni saya bagi contoh lah tuan-tuan.
Kalau orang yang nakkan habuan macam tu, tiba-tiba habuan yang dia nak tu tak setimpal dengan amalan yang dia rasakan amalan tu patut dapat ganjaran lebih, mana lebih baik daripada kita ni buat amalan kerana yang kekal, yang tak akan musnah dan tak akan fana, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lebih baik buat kerana Allah. Dah kita tentu dah, kita bukan duk nampak pun syurga, tak nampak pun bidadari, tak nampak pun istana. Ikut dia lah nak bagi macam mana. Tengok-tengok dia bagi macam tu. Kita tujuan kita buat lillahi ta'ala. Tujuan kita buat kerana Allah. Esok ni tengok-tengok dia bagi, Masya Allah, aku tak duk bayang pun macam ni. Aku tak pernah bayang pun macam ni nak dapat. Tiba-tiba dapat macam tu. Mana lebih baik, tuan-tuan? Dan bila mana kita sebut kata benda tu makhluk, syurga itu makhluk, bidadari itu makhluk, istana itu makhluk, kebun-kebun yang ada dalam syurga itu semuanya makhluk. Semuanya benda tu dicipta. Dan makhluk ini kita kena ingat sifat dia adalah sementara. Yang kekal hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, di saat tuan-tuan melakukan ibadat, tuan-tuan nampak syurga, ibadat tuan-tuan masih lagi bersifat makhluk, masih lagi bersifat sementara, masih lagi nak mengharapkan benda yang akan musnah dan rosak. Tapi kalau tuan-tuan letakkan ibadat tersebut hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka sudah pasti ibadat itu adalah ibadat yang bersifat hamba kepada Tuhan yang kekal selama-lamanya. Yang inilah sebenarnya yang akan diberi pahala. Walaupun ulama mengatakan amalan ni dia ada tiga tahap ataupun tiga kedudukan. Yang paling rendah sekali apabila kita melakukan amalan kerana nakkan habuan. Ini paling rendah. Buat amalan kerana nakkan habuan, nakkan upah, nakkan pahala, nakkan syurga, nakkan ganjaran, paling rendah. Tapi masih lagi duduk dalam kategori ikhlas. Yang kedua, buat satu amalan kerana takutkan neraka. Esok pergi dekat Allah, Allah Ta'ala tanya, sebab apa kamu buat macam ni? Kata, ya Allah, aku takut pada neraka-Mu, ya Allah. Hang takut pada neraka aku? Tak apa, aku humban kamu masuk dalam neraka. Nak tengok hang takut tu mana? Boleh tak, tuan-tuan? Bila mana kita buat sesuatu, ya Allah, aku melakukan benda ni kerana nakkan syurga-Mu. Tak apa, aku halang kamu daripada masuki syurga-Ku. Apa benda yang kamu dapat? Tak dapat apa juga. Tapi ya Allah, aku buat semata-mata ni kerana Engkau, ya Allah. Hanya kerana Engkau sahaja, ya Allah. Ikut suka Engkau lah nak buh aku tentang mana. Kalau buh dalam syurga pun aku redha, buh dalam neraka pun aku redha. Tengok keadaan tu. Hak mana lagi cantik? Hak mana lagi cantik kalau benar-benar kita nak jadi hamba Allah Ta'ala, kita tak nampak dah yang dikatakan makhluk Allah seperti syurga ke neraka, tak nampak dah. Yang kita nampak hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah sebenar-benar kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik tuan-tuan, macam mana nak pergi ke arah tu? Macam mana nak menuju ke arah tu? Macam mana kita nak sampai ke arah tu? Yang ni jadi problem. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, adakah dengan kita melakukan ibadat selama ni memang benar-benar lillahi ta'ala? Itu dalam kita melakukan salat, di hujung sekali dalam niat kita ni, dalam niat kita nak bersolat tu apa dia? Usalli fardhu subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala tu sunatnya, bukan wajib pun. Tapi yang dimasukkan lillahi ta'ala tu supaya kita tak nampak ganjaran-ganjaran dalam bentuk duniawi ataupun ganjaran syurga neraka, tak ada. Kerana kita nakkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buat ibadat, aku buat ibadat bukan kerana aku nakkan syurga, bukan kerana takutkan neraka, tapi kerana aku nak bertemu dengan Engkau, ya Allah.
Yang ni lagi hebat tuan-tuan. Kita ni nak pi jumpa raja, nak pi jumpa raja betul, raja panggil kita nak bagi pingat apa-apa betul. Tapi kita ni sembang dengan raja, kita habaq kat dia, saya ni tuanku pingat ni tak kisah sangat. Saya ni tuanku pangkat ke jawatan ke harta saya tak mau, yang penting boleh jumpa tuanku pun hebat dah. Apa rasa dia? Kan? Rasa dia berbunga lah kata, kan? Dia kata, ya Allah, kan? Aku ni syurga engkau aku tak mau. Kalau boleh neraka pun aku tak mau. Yang penting aku nak jumpa engkau dengan sebenar-benar jumpa. Kalau kita, apa orang kata apa, sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapa, anak kita duduk di tempat jauh pergi kerja, dan bila raya balik, nak balik tu kena belanja duit banyak sana sini dan sebagainya. Dan kita pun tahu dia bukan kerja hebat pun, tapi balik juga. Kita pun tanya dia, hang ni balik juga pasal apa? Dah tahu kata duit tak ada, dah tahu kata PKP dan sebagainya, hang terus duduk balik mai. Kan? Anak kita jawab, dah tak sama belanja duit untuk nak habis kot jalan, nembuh minyak kereta, bayar tol dan sebagainya, semata-mata nak mai jumpa mak ayah ni lain. Dia jawab begitu, kan? Bukan kerana nak makan rendang, bukan kerana nak makan pulut ketupat lemang dah, tapi nak jumpa mak dan ayah. Rasa lain. Kalau balik, hang balik apa? Balik nak makan lemang. Habis aku hang tak mau jumpa. Tu nombor 2. Yang penting nak makan lemang dulu. Kita kata amboi lemang tu hebat lagi daripada aku tu. Tapi kalau dia pergi jawab kata, ni nak jumpa mak ayah, nak salam, nak cium apa semua dan sebagainya, minta maaf. Rendang pun boleh makan, kan? Lemang boleh makan, semua boleh. Boleh. Macam tu lah. Macam tu lah keadaannya. Kita ni buat amal hebat macam mana pun, jangan duk harap syurga dan neraka. Biar harap yang kita betul-betul harap adalah Allah Ta'ala. Esok syurga pun dapat, neraka pun terbebas. Tapi kalau duk harapkan syurga, tengok-tengok tak dapat, agak-agak frah dah. Balik-balik kampung semua nak jumpa apa, tujuannya nak bakar lemang ya. Tahun tu kebetulan mak ayah kita tak buat lemang. Masalah lagu mana? Allahu Akbar, macam tak boleh raya. Macam itulah keadaannya. Tahun tu dia tak mau buat lemang. Dia buat ketupat saja. Dia kata rugi balik duit minyak apa semua kerana nak dapatkan lemang tapi tak dapat. Baik tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak ajak tuan-tuan tengok muka surat 118. Nanti ke depan ni kita tengok balik 117, kan? Hikmah yang ke-90 tu kita tinggal cat. Bukan sebab kita tak mau catat, tapi ada kaitannya pada hikmah yang ke-91 dengan apa yang kita baca pada hari ini. Al-arifuna idza busitu akhwafa minhum idza qubidu la yaqifu ala hududil adabi fil basti illa qalil. Orang yang arif, orang yang kenal Allah Ta'ala. Tadi pun kita baca berkenaan dengan ibadat dan tujuan matlamat orang yang arif. Orang yang arif billah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi berziarah kepada makam-makam Tok Wali yang ada di Malaysia ataupun di luar pada Malaysia, negara Arab mana-mana, kalau dia tulis di makamnya tu Al-Arif Billah. Al-Arif Billah itu adalah gelaran kepada para awliya Allah. Kalau tuan-tuan nak tahu dia ni wali ke tak, itu gelaran yang diberikan, Al-Arif Billah. Arif ni maksudnya orang yang kenal Allah Ta'ala. Itu bezanya. Tapi dia dekat-dekat juga. Arif dengan Irfan tu satu wazan lah, dekat-dekat lah tu.
Al-arif billah ni, al-arifuna, orang yang kenal, orang yang arif dan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza busitu akhwafa minhum, kalau mereka merasa lapang, diperluaskan rezeki mereka, akhwafa minhum, mereka lebih takut, bimbang, khawatir. Kalau Allah Ta'ala luaskan rezekinya, Allah Ta'ala lapangkan dia, Allah Ta'ala berikan kemewahan, kesenangan kat dia, akhwafa minhum, mereka adalah orang yang lebih takut di kalangan hamba. Idza qubidu la yaqifu ala hududil adab, kalau dia disempitkan, kalau dia dirumitkan, kalau dia dipayahkan, kalau dia disusahkan, wala yaqifu ala hududil adab, dia tidak akan melampaui batas, dia tidak akan melanggar batas, dia tak akan kata benda-benda yang tak betul, tak elok pada Tuhan yang telah menyempitkan keadaan rezekinya. Dia takkan jadi perongai, dia takkan jadi pemarah, dia takkan jadi orang yang hilang sabar. Idza qubidu, apabila dia diberikan satu kesusahan. Kemudian lagi, la yaqifu ala hududil adab fil basti illa qalil, kecuali la yaqif ala hududil adab, dia tidak akan melampaui batas-batasnya dalam keadaan beradab, fil basti illa qalil, dalam keadaan lapang itu kecuali sedikit. Apa maksudnya tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian? Orang yang arif billah ni, dia hatinya dalam keadaan sentiasa sabar, hatinya dalam keadaan sentiasa menjaga adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia diberikan kelapangan, kalau dia diberikan kesenangan dengan kemewahan dan sebagainya, dia rasa bimbang. Rasa bimbang apa? Rasa bimbang terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan itu mungkin sebagai ujian kepada dia. Dan pada saat dia diberikan kesusahan, dia akan jaga sungguh-sungguh adab dia supaya jangan duk nampak yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni yang dia nak nampakkan, yang ni yang dia cuba taruh dalam hati dia, biar dia tak rasa bimbang, tak rasa khawatir, tak rasa nak marah, tak rasa nak berdengki, berdendam dan sebagainya. Inilah orang yang arif billah, orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pernah tak kita tengok orang tu diuji dengan satu-satu ujian, yang mana dengan ujian yang ada tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tengok dia cukup tenang, cukup tenang. Dan kalau kita kena ujian macam ni, kita rasanya tak mampu nak tanggung, rasanya tak mampu nak hadapi benda tu, tapi dia amat tenang. Ada seorang pakcik, dia ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, bila mana dia kena buat operation, dia kena masuk hospital buat operation. Nak buat operation tu dia rasa macam gelisah sana sini. Doktor tanya dia, pakcik risau ke, bimbang ke, takut ke? Dia kata, saya tak takut, tapi cuma saya risau waktu operation nanti tak dan saya nak baca Quran. Sebab dia ni, amalan dia ni rajin baca Quran sehari sampai sekali khatam, kadang-kadang tu sehari sampai sekali khatam, kadang-kadang tu setengah Al-Quran dia baca. Tapi saya duk risau ni, sebab saya kalau operation start pukul 8, habis Zuhur lagi, saya mungkin tak ada nak baca setakat mana bacaan yang saya duk baca tu. Doktor tu kata, tak apalah pakcik, dia ni macam ni lah, pakcik baca dulu, baca setakat mana pakcik boleh baca. Selagi pukul 9 kita buat lah, kita buat operation, kita lewatkan sejam, saya bagi masa tempoh sejam. Dia pun baca, baca, last sekali dia pasrah sebab kena masuk bilik operation.
tak apalah, takat mana yang saya boleh lah. Bila mana masuk dalam bilik operasi, bios apa semua tak sedap dah dan sebagainya, pada masa tu doktor pun heran dan kagum. Walaupun dalam keadaan dia tak sedap, tapi dia punya ulangan hafalan dia, bacaan dia tu sentiasa duk berjalan. Masa dia duk tengah operation tu, dia punya hafalan dia berjalan, dia punya bacaan dia tu duk baca, mulut duk baca. Allahu Akbar. Itu nak cerita tuan-tuan yang dirahmati Allah. Orang yang buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala memang sungguh-sungguh kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak risau kalau dia tu diberikan satu sedikit ujian. Dia tak takut. Tapi yang dia risau, bila mana dia duduk dalam keadaan lapang, duduk dalam keadaan tak ada ujian, yang inilah yang dia risau. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, amat berbeza dengan kita sekali. Kita tengok pada maknanya, orang yang arif jika merasa lapang lebih khawatir, itu lebih takut daripada jika berada dalam kesempitan, dan tidak dapat tegak di atas batas-batas adab dalam keadaan lapang itu kecuali sedikit sekali. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, kami diuji dengan kesukaran, maka kami tahan sabar. Tetapi jika diuji dengan kesenangan, iaitu kelapangan, hampir tidak sabar, iaitu tidak mampu bertahan. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kata, kalau kita diuji dengan susah, mungkin kita mampu tahan, kita mampu sabar. Tapi kalau diuji dengan ketenangan, ini yang membuatkan kita tidak mampu untuk bersabar. Yusuf bin Husain Al-Razi menulis surat kepada Al-Junaid, semoga Allah tidak memberi kepadamu rasa kelazatan hawa nafsumu, sebab jika engkau merasakan kelazatannya, maka tidak akan merasakan kebaikan untuk selama-lamanya. Itu dia pesan dekat Imam Junaid Al-Baghdadi, seorang tok guru hebat dalam bidang sufi. Dia tulis surat bagi dekat Syekh Junaid ni, dia kata apa? Biarlah Allah Ta'ala tak bagi rasa lazat dengan nafsu yang kamu ada. Kalau kamu rasa lazatnya dengan nafsu itu, kamu tak akan jadi baik selama-lamanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, kita ni kalau boleh doa macam tu lah. Ya Allah, janganlah bagi kesedapan dan kelazatan pada nafsu aku. Jangan doa rasa sedap, jangan doa rasa lazat. Kalau nak ikut nafsu, jangan bagi rasa lazat. Contoh yang boleh ikut nafsu ni, tidur. Tidur dah boleh rasa sedap je tuan-tuan. Kira tak mau buat kerja apa dah. Orang gerak kata ni pukul 8 ni boleh bangkit pergi kerja kot, pukul 8 dah. Tapi kalau nafsu tidur tu lebih sedap daripada nafsu pergi kerja, dia kata pakai tidur. Tak payah pergi mana lah. Tu cerita bab nafsu. Jadi ya Allah, kalau boleh janganlah berikan kepada kami kelazatan untuk menuruti hawa nafsu. Biarlah kami dapat lazat dalam melakukan ibadat dan nak cari macam mana nak kenal kamu ya Allah, nak kenal Engkau ya Allah. Dan yang dirahmati Allah, nak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, tengoklah pada diri kita, tengoklah pada diri kita, insya-Allah kita boleh kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi cara macam mana nak tilik, nantilah kita bagi tahu. Kalau habaq hari ni takut tak ada dah. Tuan yang dirahmati Allah, kita nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mesti kita kenal dia dulu. Nak kenal dia itulah ada jalan-jalan yang kita patut turut dan patut kita ikuti. InsyaAllah moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita untuk kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum kita meninggal. Ada soalan tak? Ada nak tanya?